Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Taati suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap masa dan di mana jua. Mudah-mudahan rahmat kasih Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memenuhi hidup kita di dunia dan di akhirat sana. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk Ibrah, Isra' dan Mi'raj. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Isra' dan Mi'raj merakamkan banyak pengajaran yang dapat kita petik untuk dijadikan pedoman. Di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum dimuatkan beberapa tauladan. Antaranya peristiwa Rasulullah SAW ditawarkan untuk memilih susu dan arak sebagai minuman. Lantas baginda Nabi SAW mengambil susu sebagai pilihan. Maka dikatakan kepada baginda SAW, kamu telah memilih fitrah. Jika kamu memilih arak, nescaya umatmu akan terpedaya. Isra' adalah perjalanan Rasulullah SAW pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Allah Subhanahu wa ta'ala merakamkan kejadian ini melalui ayatnya yang dibacakan pada permulaan khutbah di dalam surah Al-Isra' ayat pertama. Maksudnya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya yakni Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya
Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Manakala Mi'raj pula adalah perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam dari langit pertama sehingga ke Sidratul Muntaha, seperti mana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm ayat 13 hingga 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zagha al-basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Maksudnya, dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi di sisi Sidratul Muntaha, dan di sisinya terletak syurga Jannatul Ma'wa. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini ialah semasa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam ghaib yang tidak terhingga. Penglihatan Nabi Muhammad tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan pemandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya, dan tidak pula melampaui batas. Demi sesungguhnya ia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhannya. Para tetamu Allah yang dimuliakan, peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak ibrah. Antaranya, pertama, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dada baginda sallallahu alaihi wasallam dibelah dan hatinya disucikan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memelihara hati daripada noda dan dosa. Kedua, perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam keadaan sedar dan jaga sebelum diangkat di Mi'raj ke langit. Ia memberi pengertian bahawa masjid merupakan wadah hubungan antara hamba dengan penciptanya. Oleh itu, kita harus terus meningkatkan iltizam dan kesungguhan kita mengimarahkan masjid agar kita tergolong dalam golongan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan tunggangan yang mampu bergerak jauh dengan kelajuan yang tidak mampu dibayangkan oleh manusia. Inilah bukti keagungan Allah Azza wa Jalla serta kekayaannya dalam menjadikan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh logik akal manusia. Apakah kita masih meninggi diri di hadapan Allah sedangkan kita tidak mampu menandinginya sedikit pun? Keempat, dalam perjalanan yang agung ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teman perjalanan. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahawa teman merupakan kekuatan bagi seseorang. Terbukti hidup manusia memang sukar tanpa teman. Namun teman yang kita pilih haruslah yang mampu membawa kita menuju kepada mardatillah, seperti mana malaikat Jibril yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ini. Kelima, dalam peristiwa ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa menyaksikan pelbagai gambaran siksaan bagi manusia yang ingkar. Baginda sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan siksaan-siksaan yang mengerikan, seperti orang yang suka memakan harta anak yatim secara zalim, pengamal riba dan penzina. Semua peristiwa ini haruslah menjadi iktibar dan pengajaran kepada kita agar kita tidak terjerumus ke lembah dosa dan kebinasaan. Keenam, hikmah dari ibrah yang paling besar dalam peristiwa ini adalah kewajipan salat 5 waktu yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala secara terus tanpa perantaraan malaikat. Ini menggambarkan betapa pentingnya perintah salat kepada setiap muslim. Namun malang sekali kita masih lagi mengambil sikap sambil lewa dan sering mengambil mudah akan kewajipan menunaikan salat fardu. Justeru peliharalah salat dengan sebaik-baiknya.
Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sembahyang mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada khutbah pada hari ini, khatib ingin menyimpulkan beberapa perkara yang perlu dititik beratkan. Pertama, perjalanan Isra' dan Mi'raj Rasulullah SAW memberi pengajaran kepada kita agar sentiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, kerana azab Allah Subhanahu wa taala amat pedih bagi mereka yang menderhaka kepadanya. Kedua, Maha Suci Allah, bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa yang memperjalankan hamba-Nya Rasulullah SAW perjalanan yang jauh dalam satu malam sebagai tanda kekuasaan dan kebesaran dalam melakukan kehendak-Nya. Ketiga, marilah kita bersungguh-sungguh menjunjung perintah melaksanakan salat dengan penuh khusyuk, berkualiti dan sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Maksudnya, bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah salat dengan tekun. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabil Amin, wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mimbar mengambil kesempatan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM selaku agensi yang diamanahkan untuk menjaga keamanan perairan negara sempena hari ulang tahun APMM ke-18 pada 15 Februari 2023. Sesungguhnya tugas dan peranan agensi ini amatlah besar demi memastikan keselamatan dan keamanan perairan negara Malaysia sentiasa terpelihara dan selamat. Sebagai rakyat Malaysia, baiklah sama-sama kita melaporkan kepada APMM sekiranya terdapat aktiviti yang mencurigakan berlaku di perairan negara, seperti pencerobohan haram atau kemasukan pendatang asing melalui jalan laut. Selain itu, marilah kita berganding bahu menjalankan tanggungjawab bersama dalam menjaga kebersihan dan keindahan perairan negara kita demi kebaikan ekosistem dan hasil laut yang amat bernilai harganya. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wat taslim ala nabiyil karim. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billahi Shah Ibn al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah bintil marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ij'al baladana malidiyya aminan mutma'inna sakha'an rakha'a dara 'adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhala al-muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami hamba-hambamu yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah di masjid dan surau, serta membayar zakat dan wakaf tunai melalui pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Mudahkanlah Mawid dalam mengalihkan zakat kepada asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Allahumma ya Allah, satukanlah kami atas agamamu ya Allah, dan hindarkanlah kami daripada perselisihan yang berpanjangan. Jadikanlah kami orang-orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada melakukan kejahatan, kemaksiatan, perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keselamatan, keamanan serta perlindungan daripada fitnah, musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la